Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton TV Al-Hijrah sekalian, anda bersama saya Ardi Herman dalam podcast bicara santai kita CCTV. Sebelum ni anda dah tengok kan pelbagai personality yang kita bawakan, yang kita undangkan dan berbicara tentang isu-isu semasa dan sebagainya. Tapi minggu ini kita sekali lagi ada satu orang tetamu yang biasa kita tengok dekat TV, kadang-kadang berlakon pun ada juga. So mungkin dah berteka-teki siapa. Saya terus perkenalkan bersama saya di pentas CCTV iaitu saudara Kamal Effendi Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dah lama tak jumpa Itulah, nampak pun sekarang dah macam artis lah. Aish, jangan. Saudara Kamal yang nampak macam artis kan ni? Memang dari dulu. Saya ingatkan artis mana Indonesia kan, tu kan? Ramai dia orang kata, dia orang ingat Ariel tadi. Kan? Kat bawah tadi pun ramai berguling dia. Dia kata, Shah Rukh Khan. Kata, nahi. Okey. Kan? Itu dia lah. Itu salah tafsiran tu. Salah tafsir tu. Okey. Cik Kamal biasa biasa kita kenal lah sebagai individu yang menjadi penganalisis jenayah, yang tahu selok-belok modus operandi, terma-terma dan sebagainya kan. Memang dah lama, berapa tahun agak? Saya asalnya, kalau tengok background lah, asalnya saya wartawan dan jurugambar tau. Ya. Surat khabar. Pendukung sejarah dulu. Central Market tu ni juara. Tak nakkan lah. Okay. Dengan kawan-kawan press lain apa semua. Kemudian bapak saya paksa masuk polis. Memang kena paksa. Dia tak lengkapkan 7 keturunan dalam pasukan keselamatan. Kisah betul ni, Dik. Jadi saya pun jadi keturunan ke-7 lah. Tapi saya berkhidmat 8 tahun dalam Jabatan Siasatan Jenayah. Daripada situ pelan-pelan saya kata, rupa-rupanya ada yang baik, ada yang jahat, dan ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah? Nampak baik tapi jahat. Yang macam kamera yang sini. Kan? Okay. Jadi kameraman semua dia. Kameraman semua. Jarang jumpa yang betul-betul baik macam kameraman master saya ni. Okay. So daripada situ saya tengok kenapa kita semua tumpu pada penjenayah tu. Kita lupa pasal mangsa lah. Jadi bila you ada dalam dimensi tu, jumpa mangsa, tengok macam mana jenis mangsa lalui, ramai orang sibuk nak bagi kaunseling pada penjenayah habis mangsa. So daripada situ seseorang perlu melakukan sesuatu. Saya ambil risiko tu dan saya cuba cari menggali kepedulian kita kepada ilmu dalam bidang jenayah ni. Dan daripada situlah dapat berkawan, dapat peluang di luar negara, pengkhususan jenayah. Maksudnya dulu memang ada minat jugalah kiranya sebelum menceburi, menjerumuskan diri dalam. Masa jadi wartawan tak adalah minat sangat tahu jadi wartawan kan. Tapi bila dah masuk boleh dia tengok realiti kehidupan sebenar. Saya faham bahawa berada di dalam sistem barangkali saya tidak akan dapat banyak membantu. Sistem itu adalah untuk mengurangkan jumlah penjenayah. Tetapi di luar sistem saya dapat membantu di dalam mengurangkan jumlah mangsa jenayah. Jumlah mangsa. Sebab penjenayah biar ramai, mangsa biar kurang. Nak kira pasal jenayah ni dia, cipta saja langit dan bumi, mangsa pertama adalah Adam dan Hawa. Betul. Jenayah yang orang sekarang kata moden ni sebenarnya dah lama scam. Adam dan Hawa diperdaya. So bahasa kita scam. Kemudian sampai ke tamadun Babylon kemudian kita ada tamadun Hindu, tamadun Cina, tamadun Islam sekalipun, jenayah tetap berlaku. Habil Kabil ada, kemudian dalam siri-siri peperangan Badar, Handak, semua ada contoh-contoh dah. Tetapi kita masih lagi, kita tumpu lagi macam mana nak kurangkan mangsa penjenayah. Kalau daripada awal cipta langit bumi cakrawala pun dah ada jenayah. So kenapa kita berilusi bahawa kita mampu mengurangkan jumlah penjenayah? Kenapa tak kita beranjak kita pergi kaedah macam mana kita boleh kurangkan jumlah mangsa jenayah ini, pengurusan mangsa ini sangat penting. Sebab bila jadi jenayah ada kos. Sama ada orang tu kualiti hidup dia terjejas, ataupun dia langsung tak dapat manfaat kepada kehidupan dia. Dia langsung produktiviti dia terganggu. Jadi kaitan-kaitan tu yang menarik minat saya. Itu kisahnya. Kira minat jugalah sebenarnya. Mula-mula tak minat. Memang tak. Lama-lama dia jadi passionate dengan apa yang dia buat. Passion tu lah. Bila kita tengok budak-budak yang kita dapat selamatkan,
Jadi itu bagi saya itu satu kepuasan lah. Kita bukan nak tampal sijil kat belakang, nak angkat piala, nak apa, dapat itu, dapat ini. Tak, dapat menyelamatkan satu nyawa tu, bagi saya itu anugerah yang terbesar bagi saya lah. So sepanjang sampai pelibatan ni dah kira berapa puluh tahun ni? Umur 33 sekarang. Nanti kejap. Sekarang 33. Matematik memang lemah sikit. Saya pun rasa dapat. Kalau secara profesionalnya daripada Februari 12 1989. 89? Ya. Tarikh saya berkhidmat dalam pasukan polis masa tu ialah Februari 12 1989. Kemudian kalau penganalisis jenayah ni 98 sampai sekarang. Memang orang semua heran dia, kata muka dia tak makan tua. Biasalah. Tak makan tua ke? Okay. Saya akui tu. So kira plus minus 20 lebih tahun. Almost 30, dekat 30 years lah. Jadi memang ada keseronokan atau kepuasan setakat ni, ataupun akan masih berterusan lepas ni for another 10 years maybe? Selagi bernafas, walaupun jasad tidak membenarkan, tapi semangat saya akan terus berada di situ untuk cuba melakukan yang terbaik lagi lah. Kita tak tahu umur kita mungkin besok, lusa apa semua, tapi setiap hari kita bagi yang terbaik lah. So pastinya buat masa ni tak adalah kata macam okay lah for another 5 years ni, lepas tu nak bercara lah apa, tak adalah kan. Dia kompas moral saya ada masalah sikit dia. Pasal kompas moral kita nak pelapis. Ya, betul. Tapi budak-budak ni pula, dia masuk TV, dia nak keluar radio, keluar surat khabar, tapi membaca tak nak. Jadi lepas tu kan bila orang tanya lopong. Sekarang pun banyak contoh lah. Bila bercakap dia kata kau ni cakap ni macam mana, sebab okey lah, masalah tu semua orang tahu. Solusinya kenapa kita tak offer? Jadi ini yang jadi masalah ni. Balik-balik kita cakap ini kena berhati-hatilah ya. Berhati-hati tak membantu. Bagaimana untuk berhati-hati itu? Ini kita punya dilema atau masalah sebenar kita, intibati, seolah-olah kita tak berminat menyelesaikan masalah, tapi kita nak menangguhkan masalah tu ke generasi berikutnya. Kita nak tanya beberapa lagi soalan, tapi kita rehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dalam CCTV. Rehat dulu. Kembali dalam CCTV bersama saya Ardi Arman dan juga tamu saya Tuan Kamal Effendi Hashim yang lazim kita tahu sebagai criminal analyst, betul lah? Crime analyst lah. Yang tampan tu dia selalu cakap juga lah kadang-kadang. Okay, nak tanya pengalaman lah. Macam tadi first round tadi kita lebih tanya kepada background, macam mana boleh menceburkan diri dan sebagainya. Pengalaman yang mungkin Tuan kamu pernah terlibat dalam satu operasi ataupun yang dirasakan tak boleh lupa dan unik dan mungkin kompleks. Okay. Saya banyak operasi sebenarnya. I can neither confirm nor deny my involvement, tapi ada benda yang made public yang saya boleh kongsi lah. Contohnya operasi Buncit. Buncit ni pasal pada masa tu penjenayahnya Bentong Gali. Saya juga ada terlibat dalam geng mamak. Operasi dia apa semua ni, banyaklah op ni. Op Gajus ada, op Tapis ada, op Tutup ada, banyak macam-macam, api laras apa semua. Tapi ada beberapa perkara yang saya ingat lagi. Misalnya dalam Bentong Gali tu, kita ingat bukan sebab yang salah, tapi memang di sini pukul 9 pagi kami dikumpulkan tau. Kumpul, okey, semua sekali kumpul kat sini. Okey, telefon bagi semua, ambil telefon. Kita tak tahu menau ni. Sampai pukul 10 pagi, okey, semua sekali kena kurung. Mati-mati kita ingat ni kawat cam ni. Ada orang buat hal jadi semua kena lah ni kan. Sampai malam ni 10 pagi sampai 9 malam kena kurung, tak boleh keluar, tak boleh make contact with anyone and all. Makan disediakan. Melangut ramai-ramai lah ni. Semua fikir apa hal ni kan, kantoi siapa ni punya hal kan, kena getah ni. Kemudian pukul 9 tu kami ramai-ramai dinaikkan ke Black Maria. Lagilah kan. Alamak kan. Apa hal kan. Ini sesuatu ni. Kemudian dipindahkan ke satu lokasi lain. Di lokasi ni baru diberitahulah, dipecahkan malam ni target kita adalah P Kalimutu. Baru semua tahu. Itu tahun 90-an kan? Yes. 93 macam tu Julai. So like
oh ya ke ni? Because sebelum tu memang ada siri-siri standby mengesan yang dibuat dia. Dia pergi kat kawasan ni. Time-time tu kalau orang naik pakai jaket hitam, motor hitam, dia lah tu. So tunggu sana, buat cut off sini tak jumpa, buat OP, observation post semua tak jumpa. Kemudian bila cakap ada operasi, maka fikiran kita terus fokus kepada subjek ni lah. So dalam briefing tu dia beritahulah kat mana lokasi, macam mana rupa dia, berapa orang, apa senjata dia ada, semua sekali briefing lah. Kemudian dipecah kepada tim ya. Seingat saya itu adalah satu opsi yang kita tak sangka. Tiba-tiba memang kita nak buat itu. Tiap kali operasi kita diingatkan kejayaan tu bila kita selamat, tebusan selamat, penjenayah pun selamat lah. Kita tak terror mana lah kan. Boleh lah sebab saya muda je masa tu, terrornya tak kan. Jadi kuda lah kan. Apa-apa ke depan apa semua. Saya masih tak lupakan saat tu, because dikurung itu satu pengalaman yang berbeza lah. Begitu juga bila berdepan dengan geng mama, kita tengok macam mana dia buat apa semua. Ni kita teropong ni dia. Tengok apa dia buat. Oh, dia samun macam ni, dia bawa dia ni ya. Lepas tu dia dah keluar, ada cut off, dapat tangkap dia. Tanya pula, tadi kamu ni apa Faizal, tadi dengan Adi kamu angkat kotak ni kan, contoh bukan nama sebenar. Angkat, tak ngaku. Padahal kita nampak ni dia angkat, tapi mana ada, tak ada. Itu dia punya kelicikan dia. Tapi di satu keadaan juga saya bersyukur sebab pada masa itu dapat daripada tangan Usop ni satu transceiver. Ini kali pertama yang kita dapat tahulah macam mana dia elak Sekatan Jalan Raya apa semua. Rupanya dia beli transceiver ni Yaesu ni di Singapura. Pada masa itu dia boleh tap kepada saluran komunikasi polis. Hasil daripada itu kan, seluruh kawasan komunikasi polis diubah lepas tu lah. Patut lagi mamak ni kejap hilang, kejap sana ni tak ada kan. Rupanya masa dia rumah teres, satu kumpulan pergi sini, satu pergi sini. Saya sebab kita muda kan, saya kena pergi sebelah sini, yang tempat jauh lah kena lari. Kita lagi bertembung dengan si Usop belakang rumah ni. Pada masa tu dia pegang transceiver. Itu yang dengar tu. Bola sekian daripada Petaling Jaya menghala. Baru kita tahu. Sebelum ni kita tak tahu. Macam mana dia tahu roadblock kat sini, roadblock kat sana ni? Dia boleh hijack sistem. Ada sistem dia hack tu. Asal dulu pakai kristal So daripada situ sistem komunikasi diubah. Sekarang ni dah digital, memang tak dapat lah kan. Tak apa analog ada sekarang ni. Dulu itu discovery yang membantu kan, dari meningkatkan kecekapan kepolisan pada masa itulah. That's one of the thing. Lain-lain tak adalah. Saya cuma dapat selesaikan kes bunuh dalam tempoh 24 jam, termasuk pengakuan depan magistrate dalam tempoh 24 jam. Itu kenangan-kenangan manis. Maksudnya 24 jam lepas dibunuh, kes bunuh dalam tempoh 24 jam, maknanya 8, 9, 10, 11, 12 1-5 jam selepas jumpa body, dapat suspek. Saya bercakap dengan dia bahasa Tamil sikit. Kemudian tu lepas tu dia pun setuju gini, dia pun cerita macam mana semua. So petang tu bawa untuk remand, tapi dia mengaku depan magistrate dia ada buat. Sudah kan. So selesai. Itu antara kenangan manis lah yang saya kira takkan dapat saya padamkan lah. Suspend lain pun ada. Kadang-kadang duduk kat dalam hutan ni. Kau pergi Ceragah tu seorang-seorang tepi highway. Kawan tu 50 meter daripada you buat OP pasal orang samun pecah rumah satu deret. Itu saya tengok. Sebab itulah saya selalu nasihat orang. Kata rumah jangan buka lampu belakang. Kalau nak pakai sensor. Sebab yang saya tengok tu, rumah yang dia pecah tu sendiri tu, rumah yang semua lampu belakang terbuka. Bila dapat tangkap dia, kita tanya dia, apa pasal pergi pecah rumah tu? Bukan rumah ni. Dia kata senang nak tengok jalan keluar masuk. Faham. Akses tu senang. Sebab itu saya nasihat. Dia kata kalau nak pasang juga, pasang sensor. Jangan terus buka je. Jadi benda-benda ni lah pengamatan kita, pengalaman praktikal dapat kita bawakan. Kalau tak, kita jadi nasihat macam kakak tua lah. Orang cakap 1+1=8, kita pun 1+1=8. Kita nak rehat sekejap. Ada lagi soalan kita nak tanya untuk pertandingan ketiga nanti. CCTV berehat sekejap, kembali sebelah sini.
Kita di pusingan akhir CCTV bersama dengan Kamal Effendi Hashim. Okey. Okey. Kena tapi memang tak ada air ke apa sebenarnya? Air sekejap lagi. Dia dalam ni tak ada. Tapi dia cerita tak ni muat meja. Macam tersedak kan, sedih dah ni kan. Tak tu sebab kita ada commercial break. Okey. Bila cakap tentang aktiviti atau peranan kepolisan kan, pastinya kita tahulah selain jadi penguasa, tangkap orang dan sebagainya, siasatan dan sebagainya, tapi juga kita tahu kadang-kadang kita tengok dekat social media, peranan anggota polis ni kadang-kadang lebih daripada tu. Turut membantu masyarakat. Tak kiralah kadang-kadang bila air banjir kilat kan, tolong buka longkang, kasih air lalu dan sebagainya. Benda-benda macam tu interesting to be watch. Boleh dikongsikan ialah pada sisi berkenaan lah. Bagi yang menyedari bahawa tugas dia tu adalah amanah, dia akan buat sesuatu yang melangkau daripada yang sepatutnya. Okay? Tapi kita lazim nampak, cuma kita tak iktiraf dia. Contoh rumah kena pecah, kita tengok polis tu atas bumbung tu, atas bumbung, cikgu atas bumbung, dia pun naik panjat bumbung. Itu bukan kewajipan dia panjat bumbung tu. Sebab kalau jatuh ni siapa tanggung? Ni insurans beli sendiri tau. Kerja polis ni ya. Tapi bagi saya it is expected untuk kita jadi human first and career person. Betul. Polis pula terbagi kepada dua. Satu, police services, perkhidmatan kepolisan. Okey. Yang kedua ni police force. Force maknanya menggunakan kekerasan minima, menggunakan menguatkuasakan undang-undang. Jadi always image itu adalah image mereka adalah seorang yang garang, mereka ni kan bengis, rasa-rasa dia tolak kereta tu kan, free gear bengis kan. Tak, selamatkan haiwan and all. Ini benda yang biasa buat. Saya pada zaman saya itu lazim kelihatan. Saya ada sedikit pengalaman yang saya tak pernah cerita mana-mana, tapi saya nak kongsi di CCTV ni. Saya ingat lagi saya ada tangkap suspek ni lagi 2 hari menjelang Deepavali. Jadi bila tanya dia, memang tak boleh keluar lah sebab ada kes yang berkaitan ni. Jadi tanya anak bini dia macam mana, apa semua, anak dia berapa orang. Dia kata anak dia kecil lagi, umur 4-5 tahun. Jadi saya rasa alamak, kita kalau kita nak raya macam mana kan, nilai kemanusiaan tu. Kata apa selalu you beli untuk anak you. Dia ceritalah anak dia yang perempuan tu suka ni, yang lelaki suka ni kan, ni. So kita pakai duit sendiri lah ni. Pergi kat rumah dia, saya pergi kat rumah dia, jumpa kan bini dia, cakap minta maaf saya kawan tempat kerja ni. Rambut saya tak pendek je ni. Hello Don Johnson, Miami Vice. Jadi ni bapak you bagi, dia tak dapat balik, dia outstation ni. Ni suami you bagi, dia tak dapat balik, minta maaf, dia suruh belikan anak ni kira-kira. Bini okey dia outstation. Ya. Tak cerita langsung dia kena tangkap. Sebab bagi saya anak-anak itu dia bukan anak seorang penjenayah. Dia anak yang mempunyai hak untuk hidup seperti mana kanak-kanak yang biasa. Jadi kita menghormati itu adab dan budaya jadi kita bantu di situlah. Itu pengalaman peribadi saya. Kawan-kawan saya juga banyak yang membantu. Kadang-kadang dia jumpa orang yang kesian dia. Bayang dia bila roadblock tahan, dia nak bagi RM20. Settle lah RM20. Kawan saya duduk mana? Kenapa apa RM20 ni? Lepaskanlah, saya tak ada lesen. Kalau saya cakap apa, kau tahu JPJ kat situ, kau pergi ambil lesen. Jam tu you boleh buat lesen RM20, lesen L tu. Betul. Kan? So dia tarbiahkan tepi jalan tu. Tunggu sini, seorang lagi pergi yang buat lesen dulu kan. Kau langgar orang susah gini, baik daripada kau bagi RM20, baik kau pergi buat lesen RM20. So memang dia pergi bawa kan, selamat kan. On the spot settle. So benda-benda macam ni selalu juga jadi. Dan barangkali juga selain daripada faktor kita sebagai individu, faktor penerapan nilai-nilai kemanusiaan tu ada dilakukan. Walaupun kadang-kadang orang kata ganas, dia ni suka tampar segelintir kan, dia ni suka tendang pecah ni segelintir kan? Tetapi yang baik kita tak boleh nafikan. Sebab kita manusia kan. Kita manusia. Jadi manusia first and all. Itu. Saya barangkali ada sedikit kelebihan dalam beberapa bahasa yang saya boleh interact kan. Jadi okey lah. Bahasa apa? Adalah sikit-sikit bahasa Tamil boleh lah. Bahasa isyarat boleh lah kan? Bahasa-bahasa asing boleh lah kan. Jadi itu apa tu, bakat terpendam. Jadi daripada situ hasrat saya lah akan datang ni, tolong hormati jugalah
kawan-kawan saya masih sedang berkhidmat apa semua ya. Sebab janganlah cakap benda yang memedihkan. Saya bayar cukai. Habis yang kerja tu tak bayar cukai kan? Jadi ini satu perkara yang harus kita admit ya, bahawa ada beberapa kalangan kita yang hanya menjadi orang ramai, dia bukan masyarakat. Okay? Jadi ini keadaannya. Jadi bagi saya tadi, yang kedua, dia berkenaan dengan hubungan antara kaum kita di Malaysia. Saya cuma berhasrat pada ketika saya sudah tiada lagi, hubungan itu menjadi bertambah baik, perpaduan kita bertambah kental. Semua orang mengharapkan. Kenapa tahu dia? Bila dia orang bagi komen tu, dia kecam minta maaf kat media sosial ni. Media sosial ni. Kau tengok, minta maaf kau tengok Cina ni, kau ngajar gini-gini. India memang macam ni. Saya selalu terfikir jendela memori saya terbuka. Sebab macam mana dengan anak yang hasil kahwin campur ni? Itulah, bapaknya Melayu, emaknya Cina. Apa patut dia rasa? Kalau hari ini kita dominasi sosial media kita dengan kecaman, identiti bangsa kita ke mana selepas ini? Aku nampak macam ni, tapi soalan aku cerdik kan. Kita pun nak kena letakkan diri kita di tempat yang mereka-mereka yang kita tak tahu pun nak ni kan. Dia simple je. Biar ni mantra saya dulu sampai sekarang, biar negara lupakan kita, tapi kita jangan lupakan negara. Simple as that. Simple quote, cantik. Cik Kamal, banyak saya nak tanya, tapi biasalah time ni setengah jam memang tak cukup. Semua tamu kita sebelum ni memang setengah jam tak cukup. Lain kali InsyaAllah. Cukup lah kan, sikit-sikit daripada sisi gelapku. Sisi gelap. Okey, CCTV dari sisi gelap. Sisi gelapku. Alright. Tuan Kamal Effendi, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita boleh berbicara sambung, mungkin minum kopi di luar. Terima kasih CCTV, terima kasih Ali Jerah. Sebab saya harap perkongsian ni dapat membuka minda dan hati lah. Pastinya, insyaAllah. Okey, para penonton, harap puas hati dengan penjelasan ataupun perkongsian daripada Tuan Kamal Effendi Hashim, seorang penganalisis jenayah. Saya Adi Rahman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Malaysia.